Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Baik, kita teruskan uh, perbincangan kita berkenaan dengan sahibul fardil akhir, pemilik fardu yang terakhir, iaitulah akhun li ummin dan juga ukhtun li ummin. Bila disebut auladul ummi mewakili akhun dan juga ukhtun li ummin. Kenapa tidak dinamakan auladul abi, auladul abawaini? Kerana yang membezakan di sini ialah kalau akhun syakik dia tidak ada fardu. Akhun li abin dia tidak ada fardu. Berbeza dengan akhun li ummin ada fardu. Itu beza antara auladul ummi. Di antara bezanya. Baik, kita sambung dengan kes contoh-contoh kes. Yang pertama, si mati meninggalkan zaujun, ummun dan juga akhun di ummin. Si mati meninggalkan suami, si mati ada ibu dan juga si mati meninggalkan saudara si ibu seorang. Maknanya saudara si ibu, yang ni jadi saudara-saudaranya. Baik, untuk zaujun, jadi fardu untuk zaujun sama ada 1/2 atau 1/4. Siapa nak jawab? Satu per dua. Zaujun 1/2. 1/2 ummun. 1/3. Ibu 1/3 sebab apa 1/3 tu? Ada saudara. Saudara berapa orang? Seorang. Seorang sahaja. Tidak berbilang lagi. Bila seorang, 1/3 lah. Kalau 2 orang baru dah 1/6. Akhun li ummi 1/6. 1/6. Asal masalah 3/6. 2 dengan 6 tadakhul. Jadi 6 asal masalah. Untuk zaujun 1/2 daripada 6, 3. 1/3 daripada 6, 6 bahagi 3, 2. Kemudian untuk akhun li ummin 1/6, 1. Jadi 3 campur 2, 5 campur 1, 6. Jadi cukup fardu dengan saham, mana tidak ada lebih. Contoh yang kedua, si mati meninggalkan zaujah ummun ukhtun li ummin. Jadi beza atas ni zaujah, sini zaujun dengan zaujah. Kemudian atas tadi atas akhun li ummin, bawah ni ukhtun li ummin. Baik, berapa asal masalah? Fardu untuk zaujah dulu. Fardu untuk zaujah. Siapa? Hanan? 1/4. 1/4 ummun. 1/3. 1/3 ukhtun li ummin. Ukhtun li ummin. 1/6. 1/6 sama je macam atas tadi. Sebab dia seorang. Seorang. Falikulli wahidin minhumas sudus. 4 dengan 6. 4 dengan 6 tawafuk bin nisfi sifir 2. Jadi 12 sini asal masalah. 12 bagi 4, 3. 12 bagi 3, 4. 12 bagi 6, 2. 3 campur 4, 7. 7 campur 2, 9. Ada baki 2. Ada siapa yang dapat ansabah? Sini tidak ada siapa yang dapat ansabah. Jadi kita bagi lebihan ini kepada Baitul Mal. Baitul Mal. Baitul Mal 2 saham. 3, 4, 7 campur 11. Ada 3 baki. 3 campur 4, 7. 7 campur 2, 9. 9 campur 3, 12. Ada sini 3 di. Baitul Mal, untuk Baitul Mal 3. Baik, seterusnya si mati meninggalkan zaujun, ukhtun syakikah seorang, ukhtun li abin seorang, ukhtun li ummin seorang, akhun li ummin seorang. Jadi campur-campur ni, ada saudara, pelbagai saudara. Baik, zaujun dapat berapa?
Siapa nak jawab? 1/2. 1/2. Ukhtun syakikah? 1/2 agak. 1/2. Ahsanta. Ukhtun li abin? Ukhtun li Asobat. abin. Bila ada ukhtun syakikah seorang, ukhtun li abin akan menyempurnakan takmilatan li sulusaini. 6. 1/6. 1/6. Ukhtun li ummin? 1/3. Share. Share. Share 1/3. 1/3. 1/3. Okay. Jadi kita ada 6. Semuanya tadakhul. Nombor-nombor kecil tu boleh masuk dalam 6. Jadi asal masalah sini 6. Untuk zaujun separuh 3. Ukhtun syakikah separuh 3 juga. Kemudian untuk ukhtun li ummin 1. Untuk ukhtun li ummin 1/3. Daripada 6, 2. Jadi masing-masing dapat 1 saham 1. seorang. Kongsi sama rata. Jadi bilang semua asal masalah berapa? 6, berapa saham? 3 campur 3, 6, 7, 8, 9. Jadi ini masalah aul. Daripada 6 jadi 9. 6 akan jadi 9 sini. Jadi kita tak boleh nak nafikanlah bahagian sampai cukup sini 6 dah. Ukhtun li abin, ukhtun li ummin, akhun li ummin ni kena bagi juga sahamnya walaupun dia dah habis dengan zaujun dengan ukhtun syakikah. Manakala bagi zaujun separuh, ukhtun syakikah separuh, dah habis dah. Tapi ini jadi aul. Bila aul, bila kita sebut aul ni, masa setiap waris akan mendapat kurang daripada fardunya. Contoh yang keempat, si mati meninggalkan ummun, akhun syakik, akhun li abin, akhun li ummin, ukhtun li ummin. Ibu berapa dapat? Mana Datuk Alif ada sini? Alif Aiman. Kan Alif Syukri ni, Alif Aiman ni. Ada tak ni Alif Aiman? Dah, Ustaz. Ada? Dah. Berapa ibu? 1/3. Sebab apa 1/3? Pernah 1/6. 1/6 tak? 1/6. Hati-hati tu. Ibu kena lihat anak ada ke tidak, berbilang saudara ke tidak. Untuk dapat 1/6 atau 1/3. Jadi umur dapat 1/6 kerana adadun. Adadun minal ikhwah. Kerana berbilang saudara. Akhun syakik. Berapa akhun syakik? Alif, jawab lagi. Akhun syakik berapa? 1/2. 1/2. Sebab apa 1/2? Bukan ukhtun syakikah ni. Akhun syakik, akhun li abin, dia adalah ashabul ansabah. Jadi bukan 1/2 tu. Jadi ashabul ansabah jadi berapa? Ansabah lah awang, Datuk. Jadi di sini, akhun syakik akan dapat ansabah. Akhun li abin. Siapa nak jawab akhun li abin? Bahagi berapa bahagian akhun li abin? Akhun li abin berapa? Ahmad Mahjub. Mustafa. Mahjub. Okey, mahjub betul. Ahsantum. Mahjub dengan akhun syakik. Akhun li ummin? 1/3. 1/3. Kongsi. Okey. 1/3. Berapa asal masalah? Asal masalah 6. Untuk
umun 1, untuk akhun li ummin 1/3 daripada 6, 2, seorang dapat 1. Kemudian baki ada berapa? 3, baki ada 3. Jadi ada jawab 1/2 tadi, kalau ikut sahamnya memang 1/2 sini. Tapi jangan letak 1/2. Asabah. Sebab kalau kita letak 1/2, bermakna akhun syakik dia ada fardu. Di sini akhun syakik bukan ashabul furud. Untuk akhun li abin sini kosong lah. Dia tidak ada bahagian. Jadi 3 campur 1, 1, 2, 3. Okey, 6. Cukup 6. Kemudian seterusnya, masalah semati meninggalkan zaujun, ummun, akhun syakik, ukhtun syakikah, akhun li ummin, ukhtun li ummin. Okey, masalah ni cuba perhati baik-baik. Dan kita kena ikuti langkah demi langkah ni. Nak menentukan fardu dan juga saham. Untuk zaujun, berapa bahagian zaujun? Bahagian zaujun. 1/2. 1/2 untuk ummun. Ada Wah, 1/6. 1/6. 1/6. Akhun syakik. Ada sama dengan ukhtun syakikah. Asabah. Asabah. Akhun li ummin dengan ukhtun li ummin. Okey. Akhun li ummin dengan ukhtun li ummin. 1/3. Share. Bagus. Share dalam 1/3. Syuraka ufis thuluth. Berapa asal masalah? 2 dengan 6. 3 dengan 6. Tadakhul. Jadi asal masalahnya 6 untuk zaujun. Untuk zaujun, separuh daripada 6. 3, umum 1. Kemudian untuk akhun li ummin 1/3 daripada 6. 1, 1, 2. Ya, ada baki ke tidak? 3 campur Tak ada. kosong lah. Tak ada baki untuk akhun syakik. Okay, cuba lihat, perhati baik-baik masalah ni. Dalam masalah ini, dia ada 2 jenis saudara. Yang pertama, saudara seibu sebapa, dan yang kedua ialah saudara seibu. Masalah saudara seibu sebapa dengan saudara seibu, mana yang lebih kuat? Kalau ikut hubungannya dengan si mati. Dari sudut kuat tu, kuat dari sudut yang ni, saudara seibu sebapa ni berhubung dengan si mati dengan 2 orang. Ibu dan juga bapa. Seibu sebapa kuat lagi Ustaz kan? Seibu sebapa kuat lagi. Okey, betul. Lepas tu, saudara seibu tu jauh dah sikit. Mana hubungan seibu melalui ibu saja. Tapi dalam masalah ni, saudara yang lebih kuat itu kosong. Tak dapat apa-apa. Kemudian saudara seibu boleh ada bahagian saham. Bayangkan kalau situasi ni berlaku dalam kes real berlakulah dalam masalah kita sendiri tak. Kalau lah kita mati nanti, perempuan ni, kes perempuan mati, ada suami, kemudian ada mak, lepas tu ada abang kandung, ada kakak kandung, ada adik-beradik kandung lelaki, ada adik-beradik kandung perempuan. Kemudian ada adik-beradik yang mana seibu saja, ayah lain. Mana ibu pernah bernikah dengan suami, dengan ayah yang terdahululah. Lepas tu ayah sekarang ni dah meninggal dah. Dengan ayah terdahulu tu ada 2 orang adik-beradik seibu. Jadi hak ayah terdahulu tu, adik-beradik seibu tu dapat 2 saham. Tapi hak adik-beradik ada sekarang ni seibu sebapa, kosong. Macam mana adik-beradik seibu sebapa? Puas hati tak pembahagian ni? Kalau fikir secara logik, secara perasaan, nak bermain perasaan ni. Sebab dia 2 orang ni,
Jadi dua orang ni lebih rapat dengan si mati berbanding dengan yang seibu tu. Okay. Kalau kita sendiri yang ada saya logik fikir-fikir ni, patut tak macam tu? Tak. Patut? Tak Tak patut. betul. Tak betul Patut. Ustaz. Patut. Sebab apa dah dekat ni faraid kan? Okey, nak ceritanya masalah ni adalah masalah yang sama berlaku di zaman Saidina Umar. Bila kes macam ni berlaku, adik-beradik seibu sebapa ni berjumpalah dengan Saidina Umar. Lalu mereka pun berkata, Hab anna abana hajaron mulaqan fil yam. Andaikanlah, kalaulah, andaikan jika sekiranya ayah kami ni, ayah pada akhun Syakik, ukhtun Syakikah dengan si mati ni, kita anggaplah dia duduk jadi batu karang dekat laut. Jadi batu dilempar yang tercampak dalam laut. Kemudian mereka pun tanya, bukankah kami ni mempunyai ibu yang sama dengan akhun Li Uming? Akhun Li Uming, ukhtun Li Uming, bukankah ibu mereka ni adalah ibu yang sama dengan kami semua? Boleh nampak tak tu? Bukankah ibu kepada si mati, ibu kepada akhun Syakik, ibu kepada ukhtun Syakikah, ibu kepada akhun Li Uming, ibu kepada ukhtun Li Uming adalah orang yang sama? Mana kalau baca talqin kat kubur pun dia panggil yang ni akhun Syakik ni nama dia Abdullah. Abdullah bin Aminah. Ni ukhtun Syakikah nama Aminah pula. Sami' binti Aminah. Yang ni akhun Li Ummi pun bin Aminah juga. Yang ni ukhtun Li Ummi binti Aminah. Orang yang sama. Jadi bukankah ibu kami ni ibu orang yang sama? Ayah kami tu rasa pakailah jadi tunggu kayu je dah. Jadi batu. Jadi bukankah ibu kami orang yang sama? Jadi di sini dalam masalah ni Saidina Umar memutuskan akhun Syakik dengan ukhtun Syakikah oleh kerana saudara mereka juga adalah saudara seibu dengan si mati. Mereka ni diberi sama. Fahum syuraka ufis sulus. Mereka akan mendapat 1/3 kongsi bersama dengan akhun Li Uming. Dengan ukhtun Li Uming yang dapat 1/3. Jadi asabah ni tak pakai lah. Asabah ni tak pakai sebab asabah tu kerana dia ni adalah akhun Syakik melihat kepada bapa. Bila bapa tu diabaikan, jadi ibu orang yang sama. Oleh kerana orang yang sama, mereka ni adalah kongsi dalam 1/3. Tidak lagi dapat asabah. Jadi 1/3 ni dipanjangkan kepada ukhtun Syakikah dan juga akhun Syakik. Boleh faham tak? Jadi asalnya asabah, tapi bila kosong tidak ada apa-apa, jadi mereka kongsi mendapat syafaat atas nama ibu. Atas dasar ibu yang sama, mereka kongsi dalam 1/3. Boleh faham tak tu? Ada nak tanya? Tanya. Kalau tak tanya, kira faham lah. Jadi, bila kongsi dalam 1/3, saham 1/3, 2, nak dibagi kepada berapa bahagian? Sekarang isu nak bagi berapa bahagian? 5. Jadi 5 sebab apa? Sebab seibu tu dia anggap 1 je. Dia tak anggap 2 untuk lelaki tu. Satu. Lepas tu sebab apa pula? Seibu sebab apa? Ahun Syakik tu 2. 2. Yang Bila lain satu dah jadi saudara seibu, bukan lagi ansabah, mereka akan kongsi sama rata bisawiyah. Syuraka'u fis sulus. Mereka akan kongsi dalam 1/3 sama rata. Tidak ada lagi lebih lelaki di sini di atas perempuan. Bila kongsi sama rata, akhun Syakik tu dikira berapa saham? 1 saham saja. 1. Jadi sini 2 nak bagi kepada 1, 2, 3, 4 orang. Jadi 2 dengan 4 adalah tadakhul. 2 nak jadi 4 darat dengan 2. Jadi 6 darat 2, 12.
3.2, 6. 1.22. Sini boleh satu seorang. Okay. Jadi inilah kes yang pernah berlaku seumpama ni di zaman Saidina Umar. Kes ini dinamakan sebagai masalah al-musyarrakah. Al-musyarrakah. Dia berapa jenis masalah lah. Nama dia berbagai jenis. Al-musyarrakah. Yang pertama namanya musyarrakah. Musyarrakah tu kerana bukan musyrikah di sini, musyarrakah. Kalau baca musyrikah, perempuan musyrik pula. Ataupun masalah al-mushtarakah. Al-mushtarakah. Ataupun juga dinamakan sebagai masalah al-yammiyah, laut. Yammiyah ni al-yam, yang laut. Kerana kata-kata waris lah, kata-kata akhun syakik kepada Saidina Umar. Hab anna abana hajaran fil yammi. Andaikan ayah kami ni jadi batu di laut. Al-yammi tu laut. Jadi sehubungan dengan kata-kata waris, kata-kata akhun syakik, nama bagi masalah ni antaranya ialah dinamakan sebagai masalah al-yammiyah. Kemudian masalah ni juga dinamakan sebagai masalah al-hajariyah. Al-hajariyah kerana apa? Kerana kata-kata jugalah diambil daripada kata-kata waris yang mengatakan, ini perkataan ya, perkataan waris. Hab anna abana hajaran. Hajaran fil yam. Fil yammi. Hab, andaikan bahawasanya bapa kami berdua ni, bapa kepada akhun syakik dengan ukhtun syakikah adalah hajaran, batu fil yam. Laisat ummuna wahidah, bukankah ibu kami itu orang yang sama? Seorang je ibu kami ni. Jadi sehubungan itulah masalah ni mendapat 4 nama. Musyarrakah pun dia, mushtarakah pun ia juga. Kemudian al-yammiyah merujuk kepada al-yam, iaitulah laut. Kemudian al-hajariyah, batu. Iaitulah batu karang ke batu apa-apa lah. Kalau batu karang boleh cari ikan kat situ tak? Ikan apa kat tu kan? Ikan kerapu. Wah, ikan kerapu. Jadi inilah punca berlakunya masalah al-mushtarakah kerana bahagian asabah itu kosong. Jadi syarat untuk berlakunya masalah musyarakah ni, antara orang yang perlu ada, waris yang perlu ada ialah zaujun, ummun ataupun jaddah. Kemudian adanya akhun syakik. Ukhtun syakikah ni tidak semestinya. Kalau tak berlaku tidak ada ukhtun syakikah pun boleh jadi juga masalah musyarakah. Kemudian adanya berbilang-bilang saudara seibu yang berkongsi dalam 1/3. Jadi dia ada beberapa syarat sini. Zaujun, ummun, akhun syakik dan juga adadun minal ikhwati li ummin. Ukhtun syakikah ni dia tidak jadi wajib lah situ. Okay. Kita teruskan lagi. Masa kita ada bukan 20 minit lagi. Ada berapa contoh lagi? Ada 3 contoh lagi. 6, 7, 8, 9. 4 contoh lagi. Okay, kita cepat-cepat. Baik, seterusnya si mati meninggalkan benton, benta benin, akhun syakik, akhun li ummin. Baik, dalam masalah ni kita nak fokus pada akhun li ummin. Okay, satu persatu. Fardu untuk benton berapa? Kalau nak cepat habis, kena cepatlah berjap ni. Fardu untuk benton. Dah keluar semua ni. Senyap je ni. Mana ni kita rapat sikit. Kedua. Satu kedua. Benton bening? 1/6. 1/6. Akhun syakik? Asabah. Asabah. Akhun li ummin? Akhun li ummin 1/6.
1/6 sebab Aku lihat umi 1/6 1/6 sebab dia seorang. jadi Aku berhati-hati. lihat umi silap. Berapa? Majuk Mahjuk. Silap. Mahjuk dengan siapa? anak perempuan. Mahjuk dengan furuk anak waris perempuan. Berhati-hati dia. Jadi aku di sini mahjuk dengan bentun ataupun bintu bening. Furuk waris perempuan. Dia tidak disekat oleh akhun syakik. Dia disekat oleh bentun ataupun bintu bening. Okay, asal masalah 6. 6, 3 bentun 1, kemudian baki ada 2. Mahjuk akhun dia ni kosong. Kemudian yang ketujuh, si mati meninggalkan zaujun bintu benin dengan ukhtun di uming. Zaujun bila ada furuk waris, si mati meninggalkan furuk waris. 1/4. 1/4 bintu benin. Cepat, bintu benin berapa? Yes. Cepat. 1 per berapa? Siapa nak jawab ni? Cepat. 1/2. 1/2, bagus. Santai. Ukhtun li uming. Majuk. Mahjuk. Okey, betul. Jadi asal masalah 4. 1 untuk zaujun, 2 untuk bintu bening. Mahjub kosong. Jadi baki ada 1. 1 ni Baitul Mal. Kita bagi dulu kepada Baitul Mal. Baitul Mal. Tidak ada dapat asabah, boleh ke Baitul Mal. Kemudian, contoh yang kedua terakhir. Si mati meninggalkan abun, umun, akhun li ummin. Abun berapa? Berapa abun? Asabah, umun. 1/3. 1/3. Okey, tak ada perbilangan saudara, tidak ada anak. Akhun li ummin. Mahjuk. Mahjub. Okey, betul. Asantum. Asal masalah 3. Untuk ibu 1, untuk bapa 2 bahagian. 2. Okay, kosong. Contoh terakhir. Si mati meninggalkan jaddun, zaujah, ukhtun di ummin. Datuk, isteri dan saudara seibu. Saudara perempuan seibu. Datuk dapat berapa? Datuk Asabah. Asabah, zaujah 1/4. 1/4, ukhtun li ummin. Mahjuk. Mahjub dengan jad. Datuk. Mahjub dengan bapa, dengan datuk. Okay. Jadi asal masalah 4 untuk zaujah. 4. Zaujah 1, 1. 3. 3 untuk datuk. Okay, kosong untuk ukhtun di ummin. Jadi habis contoh untuk malam ni. Habis dah contoh dia dan berakhirlah ashabul furu' yang terakhir. Dan sebenarnya di sana ada banyak lagi contoh-contoh yang boleh kita kemukakan di sini. Tapi untuk sekadar untuk kefahaman kita, kita berhenti sekadar ini dululah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, ikuti daripada kes-kes dan juga teori dan juga kes, dapatlah kita faham kesemua situasi ashabul furu' yang mana untuk lekat dalam kepala ni, benda ni perlu dibanyakkan latihan, perlu perbanyakkan latihan. Tengoklah contoh-contoh dalam internet hari ni pun banyak contoh-contoh tu. Mudah-mudahan barulah kita sentiasa kena bermain. Sebab kalau kita jaga main, kadang-kadang kita tersalah letak. Tersalah tu biasa saja benda ni berlaku. Mudah-mudahan kita semua diberi kefahaman dan juga ilmu ni mudah lekat. Sebab ilmu ni ilmu yang mudah lupa. Ilmu yang mudah melupa, yang awal-awal yang ditarik daripada dada manusia. Jadi
Ustaz rasa sekadar tu dah untuk pada malam ni. Wallahu alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Ustaz. You are welcome.